seminar ya, yang sedia maklum kita ada seminar kaya dengan emas. So sebelum kita bermula, boleh kita mulakan dengan umum kitab bacaan Al-Fatihah. Bismillah. Okey, amin 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 ya Allah. Amin. Pegang je. Okey. Okey. Hari ni okey, assalamualaikum semua. Okey, pada yang dah kenal, okey, saya kenalkan diri saya. Saya Rashidah binti Muhammad Zainun, priority dealer di Publigo, berasal daripada Betong. Mana di sini mungkin ada yang dah ada biji kod. Okey. Okey, yang selebihnya hari ni kita akan tajuk kita hari ni kaya dengan emas. Siapa yang dah mulakan simpanan emas, boleh komen sikit. Ada bagaimana feedback ke dah simpan dia diam macam tu je? Okey, tak apa, hari ni kita kongsikan. Kita ada dua speaker hari ni dari dibawakan khas daripada Kelang sana. Okey. Okey. Saya kenalkan panelis kita yang pertama, Puan Rokiah. Okey, Puan Rokiah seorang Puan Rokiah Tamjiz, berasal daripada Kelang, seorang priority dealer. Kerjaya beliau ialah suri rumah berkejaya. Pesara berkejaya. Minta maaf. Okey, panelis kita yang kedua ialah Puan Nur Hafizah Abdullah. Okey, seorang one star master dealer. Di bawah beliau, di bawah empire beliau ada lebih 3,000 penyimpan emas. So beliau seorang suri rumah berkejaya. So sebelum kita tak nak panjang lebar lagi, kita boleh teruskan dengan perkongsian kita yang pertama hari ini dengan Puan Rokiah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi hadir ke perkongsian kita pada hari ini, kaya dengan emas. Jadi sebelum saya meneruskan perkongsian saya nak kita nak berkenalan dululah siapa saya sebenarnya. Nama saya diberi Rokiah binti Tamjiz. Saya berasal daripada Batu Pahat sebenarnya, Batu Pahat Johor. Dan sekarang saya menetap di Kelang, Selangor. PJ kod saya adalah 003993. Maksudnya saya dah lama silakan. Saya telah lama menyimpan emas sebenarnya. Sebab sekarang ni kalau ikut semalam kita baru umumkan peserta yang telah mendapat 1 gram emas percuma kerana merupakan penyimpan emas yang ke-900,000. Jadi penyimpan emas Publigo telah mencecah 900,000 setakat semalam. Jadi saya adalah 33,000. Maksudnya saya orang yang lama, orang yang lama. Dan saya hanya aktif dengan Publigo sejak Ogos 2021. Dan saya berumur 51 tahun dan saya adalah pesara berkejaya. Sebelum ni saya berkhidmat di sebuah jabatan di Kementerian Keuangan. Saya bersara secara pilihan dan sekarang ni saya merupakan seorang, status saya adalah priority dealer. Okey. Jadi seterusnya, ini adalah just nak bagi tahu je lah. Ini adalah recognition yang saya pernah dapat untuk sepanjang tahun 2022. Yang ini kita tak perlu cerita panjang lah. Tak perlu cerita panjang. Okey, bagaimana saya kenal dengan emas? Yang itu yang penting. Dan bagaimana anda yang telah membuat simpanan emas, bagaimana anda kenal dengan emas? Begitu juga dengan saya, bagaimana saya kenal dengan emas? Okey, ini adalah saya. Ini adalah saya, ini adalah mentor saya. Ini adalah Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Beliau adalah merupakan founder kepada G100 Network, yang merupakan sebuah kumpulan dealer public gold yang terbesar dan terpantas perkembangannya di Malaysia. Bukan sahaja di Malaysia, sekarang ni kita sedang membuka sayap untuk pergi ke pasaran Indonesia. Jadi selain daripada itu, kita telah berada di Singapura dan juga di Brunei. Dan fokus kita sekarang adalah ke Indonesia kerana dia punya fokus yang dari segi customer
10 kali lebih besar daripada di Malaysia. Kalau kita ada 33 juta, dekat sana darabkan dengan 10. Itu dia. Dan kita juga di Public Gold juga telah membuka satu kilang emas satu kilang emas di Indonesia. Jadi selain daripada itu, di Malaysia juga kita ada kilang, kita berada di Pulau Pinang. Ada di Pulau Pinang. Okey, kita tak perlu lama dengan sini. Alright, sebelum tu kita balik semula. Dan ini adalah founder G100 tadi, dan upline master dealer saya adalah Puan Nur Hafizah yang saya bawa bersama pada hari ini. Bersama pada hari ini, dan Puan Rashidah adalah merupakan downline saya. Jadi ini adalah satu pokok dia punya dealer tree lah untuk Public Gold dalam satu rangkaian di bawah founder master dealer Puan Nur Hafizah Abdullah. Okey. Alright. Seterusnya, ini adalah sejarah saya menyimpan emas. Sejarah saya menyimpan emas yang pertama saya simpan pada tahun 2015. Tahun 2015 lagi saya dah simpan emas. Masa itu saya beli dengan 100 gram saya yang pertama. 100 gram saya yang pertama. Kemudian saya hanya mendapat kesedaran. Masa tahun 2015 saya membeli emas tanpa ilmu. Saya beli, saya simpan. 2015 100 gram, 2020 100 gram sebab membeli tanpa ilmu. Sehinggalah pada November 2020, saya tiba-tiba Allah gerakkan hati minda saya untuk saya membeli emas. Tujuan dia, niat dia adalah sebagai anniversary saya. Anniversary saya yang ke-20 pada tahun 2020. Jadi saya berhasrat untuk membeli emas sebanyak 20 gram untuk saya dan 20 gram untuk suami saya. Dan ditakdirkan Allah, saya berjumpa dengan Puan Nur Hafizah. Saya berjumpa dengan Puan Nur Hafizah dan dia guide saya bagaimana pada waktu itu juga saya terus grab sebagai priority dealer. Saya tak tahu pun priority dealer ni apa dia. Saya cuma nak beli emas je. Saya cuma nak beli emas, tapi Puan Nur Hafizah kata grab priority dealer sebab saya dah membeli dengan jumlah yang besar, tambah lagi 10 gram saya dapat priority dealer. So pada waktu itu saya beli 50 gram. 20 gram untuk saya, 20 gram untuk suami saya dan 10 gram lagi untuk anak saya. Jadi dan saya dapat priority dealer. Priority dealer maksudnya priority dealer itu adalah secara percuma. Dengan pembelian emas tadi, pembelian emas tu untuk saya dan saya dapat priority dealer. Nampak tak? Nak jadi priority dealer, nak jadi dealer di Public Gold percuma saja. Okey. Alright, dan seterusnya pada Februari 2021 saya saya hadir kelas yang dianjurkan oleh G100 yang pertama saya hadir. Kelas ni telah berlalu lama dah, tapi ini adalah merupakan kelas saya yang pertama. So setelah saya hadir ke kelas ini, sebab G100 ini dia merupakan satu grup yang memang sangat inovatif, sangat inovatif dan membawakan speaker yang sangat-sangat hebat. Saya terbakar masa tu. Terus terang saya kata, saya masuk kelas dan saya terbakar. Saya kata inilah merupakan exit plan yang saya cari selama ni. Okey, sebab saya selama ni saya dah mencari macam-macam. Sebab saya memang bertugas sebagai seorang penyewa awam, saya tak ada hasrat untuk bersara pada umur 60, tak ada. Saya memang nak berhasrat untuk bersara lebih awal. Saya mencari bisnes, apakah bisnes yang boleh saya buat selepas saya bersara. Saya pergi belajar mengurut, saya masuk spa, saya masuk bekam. Sebab saya ada passion tau dekat rawatan Islam macam ini. Saya ada passion yang itu. Tetapi apabila saya masuk G100, saya kata inilah dia exit plan yang saya cari sebenarnya. Okey, dan saya telah membuat keputusan yang sangat besar dalam hidup saya. Pada Ogos 2021 saya telah fokus. Saya dah membuka minda saya perlu fokus dengan bisnes ini. Ini adalah exit plan saya. So 2021 masa tu saya tak ada lagi Facebook, Instagram, apa benda tu semua saya tak ada. Saya jenis orang yang memang tak suka dengan media sosial. Jadi tapi apabila saya dah masuk ke dalam dunia Public Gold ini, saya kena ada benda tu semua. So pada Ogos baru saya nak buka saya punya FB. Baru saya nak buka saya punya Instagram. Baru nak belajar macam mana cara untuk saya berkenalan dengan sahabat-sahabat di dalam media sosial. Itu pada Ogos 2021. Dan ini adalah keputusan yang lagi besar saya buat pada Disember 2021. Saya telah mengemukakan permohonan untuk bersara awal. Sebab saya dah nampak fokus saya dekat dalam Public Gold. Jadi saya memohon untuk bersara awal kerana Jabatan Kerajaan dia memerlukan masa at least 6 bulan untuk dia proses dan luluskan. Dan pada Jun 2022 yang baru lepas, saya telah bergerak sebagai pesara berkejaya.
untuk menumpukan sepenuh perhatian saya kepada bisnes public gold ini. Okey. Dan ini pada Julai 2022, saya tak pandang ke belakang lagi. Saya terus hadir kepada ARN adalah Annual Recognition Night yang dianjurkan oleh G100. Saya belum dapat apa-apa anugerah, tapi saya pergi untuk membina kejayaan saya apabila saya melihat kejayaan orang lain. Itu adalah niat saya lah. Dan seterusnya pada September 2022, saya hadir untuk MD Master Dealer Conference. Saya tak jadi MD lagi. Tapi saya hadir untuk MD Conference sebab banyak sangat ilmu yang saya perolehi di sini, untuk membina saya, akar saya dalam public gold ini supaya lebih kuat. Okey, itu adalah sejarah saya dengan public gold, sejarah saya dengan emas. Okey, ini adalah just gambar sajalah. Ini saya sebelum ni, saya merupakan penyawak awam. Ini adalah hari terakhir saya berada di jabatan, punch card yang terakhir. Ini merupakan anugerah khidmat cemerlang yang ketiga saya dapat dalam tempoh 25 tahun saya servis. Ini yang ketiga, yang terakhir. Dan ini adalah saya appreciation daripada jabatan lah, bersara dan dimasukkan dalam FB lah, FB jabatan. Dan ini adalah majlis farewell yang mereka adakan untuk saya. Dan ini adalah saya sekarang. Saya sekarang adalah merupakan priority dealer dan saya juga merupakan seorang MC baru-baru minggu lepas, bulan lepas saya menjadi MC untuk New Dealer Orientation. Kalau dulu saya hadir untuk mendapatkan ilmu, pada New Dealer Orientation yang ini saya menjadi MC. Saya memang betul-betul fokus. Kemudian ini adalah Kaya dengan Emas, seminar secara offline. Ini di antara seminar secara offline. Yang ini seminar secara offline yang diadakan di Sunway Branch dekat KL. Dan ini adalah saya Saturday sharing di bawah grup Puan Fiza. Saya juga berkongsi ilmu di dalam Saturday sharing ini. Dan juga ini adalah saya live saya TikTok. Sekarang ni kalau untuk makluman Puan, saya sedang live TikTok juga, live di TikTok untuk bagi mereka yang bersama-sama dengan saya, berapa mata yang memandang saya tak nampak hari ni. Anda sedang bersama saya di Bentong hari ni di Pascot Paper Industries, bersama-sama dengan saya untuk berkongsi berkenaan dengan ilmu emas public gold. Okey, itu adalah saya. Alright, ini adalah pengalaman saya bersama dengan emas. Macam mana saya bagaimana saya melihat emas itu. Apabila saya telah ada ilmu, tadi selama 5 tahun saya simpan emas 100 gram bermula, begitulah 5 tahun saya ada 100 gram. Tapi bila saya telah ada ilmu, saya menyimpan secara konsisten. Ini adalah key. Apa pun yang kita buat, pekerjaan apa pun yang kita buat, yang penting adalah konsisten. Dan saya telah konsisten semenjak saya mula mengenali emas pada November itu sehingga ke hari ini. Apakah hasilnya? Hasilnya saya akan cerita di bawah nanti. Dan apa lagi pengalaman saya berkenaan dengan emas? Berkenaan emas, saya telah gadaikan emas saya. Emas saya yang 100 gram itu, saya pernah gadaikan dia. Saya pernah gadaikan dia kerana apa? Kerana suami saya dia seorang businessman, merupakan seorang businessman, dan kita ada kilang. Kita ada kilang membuat biskut, ada buat paste masakan. Jadi pada waktu ini, pandemik 2020, kita memerlukan satu mesin untuk kita buat sebab ada job untuk buat biskut masa tu. Dapat job yang banyak untuk buat biskut dan kita nak beli mesin. Jadi kita nak beli mesin, kita tak cukup dari segi keuangan. Suami saya jenis yang dia akan beli barang cash saja, dia tak akan hutang. Apa-apa barang yang ada dekat kilang dia tu semua adalah cash supaya dia tak pening kepala untuk memikirkan hutang. So kali ni dia nak beli satu mesin, tapi duit tak cukup. Masa tu mesin tu berharga 40,000. So idea saya sebab bila kita dah ada ilmu berkenaan dengan emas, saya ada 100 gram dulu saya beli pada tahun 2015 dan saya gadaikan pada waktu itu. Nak tahu harga dia berapa saya dapat? Pada tahun 2020, harga emas itu telah mencecah 27,000. Daripada 15,000, dia telah naik kepada 27,000. Tetapi untuk kita dapatkan gadaian emas ini, dia marhun dia, kita akan hanya dapat dalam 80%. So saya dapat 80% lebih kurang dalam 21,000 lebih macam itu dalam masa tak sampai pun 15 minit. Nak bagi tahu mana kat tuan-tuan dan puan-puan bahawa emas public gold ini dia sangat telah dikenali di mana-mana pun. Bawa saja pergi Arahnu, tak kira Arahnu apa pun, dia tengok sebab bila you all dapat emas, dia akan ada sertifikat. Dengan sertifikat dan juga emas, bagi saja dekat Arahnu, terus dia bagi dia cash. Dia tak perlu nak check ini barang ini tulen ke tak tulen, tak perlu. Dia terus saja bahagi. Dan itu adalah pengalaman saya. So lepas daripada 3 bulan, saya dah dapat 21,000 masa tu, dan saya dah dapat beli mesin tu seketul. Jadi dalam masa 3 bulan saja saya ambil masa untuk tebus balik saya punya emas tadi, dan saya dapat balik emas saya pun dapat mesin. Nampak tak? Ini adalah keistimewaan yang ada pada emas. Kalau kita ada emas, sebab mereka yang ada emas confirm dia ada duit, tapi orang yang ada duit belum tentu ada emas, betul tak?
Itu dia, sebab emas ni dia mudah dicairkan, mudah dicairkan. Okey, itu adalah pengalaman saya sendiri. Dan kemudian apa lagi, saya apabila telah mendapat ilmu ini, saya telah membukakan akaun emas untuk semua ahli keluarga saya. Suami saya, anak-anak saya, semua saya dah bukakan akaun emas. Kalau anak-anak membuka akaun emas untuk dia punya dana pendidikan. Jadi kalau kita, suami kita untuk masa depan persaraan, masa depan persaraan dia, dan ataupun apa-apa, sama ada kita nak dari segi, nanti saya akan ceritakan berkenaan dengan matlamat untuk menyimpan emas. Okey, lagi satu, dengan ilmu tadi, saya telah berjaya mengumpul 1 kilogram yang pertama dalam tempoh 1 tahun saja. Itu pentingnya ilmu. 1 kilo yang pertama dalam tempoh 1 tahun. Itu dia. Jadi sekarang ni target baru saya ialah untuk memastikan bahawa setiap seorang dari ahli keluarga saya akan ada 1 kilogram. Itu adalah target. Sebab bila kita ada target, maksudnya minda pada sedar kita akan bekerja ke arah itu. Macam mana caranya, Allah akan datangkan idea itu. Itulah dia. Ini adalah target baru saya, dan pencapaian saya sekarang adalah di dalam financial year 2022-2023. Public Go punya financial year bermula pada April. April sehingga ke Mac. So sekarang ni daripada April 2022 sehingga ke Disember, saya telah menyelamatkan lebih daripada 300k penyimpan-penyimpan emas saya. Maksudnya mereka telah menyimpan lebih daripada 300,000, selamatkan duit mereka dalam bentuk emas. Itu ya pencapaian saya telah yang saya terima pada tahun inilah. Okey, seterusnya, harga emas meningkat. Kalau tuan-tuan tengok dekat sini, tuan-tuan puan tengok kat sini, harga emas daripada tahun 2000. Pada tahun 2000 harga emas baru RM35. Pada tahun ini pun orang dah kata harga emas mahal, betul tak? Sekarang ni harga dia berapa? 2020, 270. Hari ni berapa? Hari ni 273. Dia akan terus meningkat. Harga emas ni, ini adalah sejarah emas di mana harga dia terus meningkat tahun demi tahun. Jadi mengapa kita perlu agihkan sebahagian daripada simpanan kita dalam bank itu ke dalam bentuk emas? Kerana harga emas ini dia akan meningkat. Ini sejarah telah menunjukkan bahawa harganya meningkat. Tetapi kalau kita simpan duit kita dekat dalam akaun bank, kita tidak sedar bahawa duit kita telah dimamah oleh inflasi. Nampak? Yang itu yang ramai orang tak sedar, bahawa kembar kepada duit kita adalah inflasi. Okey, nanti saya akan terangkan bagaimana inflasi itu berlaku. Okey, seterusnya. Ini adalah perbezaan di antara wang kertas dan juga emas. Wang kertas ini adalah merupakan sekeping kertas yang telah diberi nilai dan dijamin oleh kerajaan. Itu sahaja. Jaminan ke atas nilai wang kertas kita ada yang RM1, RM5, RM50, RM100. Itu adalah di bawah jaminan kerajaan. Jaminan kerajaan menentukan bahawa nilai untuk kita menggunakan kertas itu adalah RM50. Begitu. Tetapi berbeza dengan emas. Emas ini dia punya nilai dia terletak kepada ketulinan dia dan juga berat dia. Macam emas di bawah Public Go sekarang yang saya bawa, ni macam contohnya macam ni adalah emas 999. Memang tulen. Dia berbeza dengan emas 916. Emas 916 yang kita pakai sebagai barang kemas itu adalah emas 916. Maksudnya 91.6% saja kandungan emas dia. Tetapi yang ini 99% kandungan emas dia. Memang tulen. Okey, jadi emas untuk simpanan jangka masa panjang yang lebih sesuai ialah emas 999 kerana ketulinan dia. Emas 916 tidak sesuai untuk simpanan jangka masa panjang kerana spread value dia tinggi. Tak percaya, anda cuba jual emas anda yang anda pakai, pergi ke kedai emas. Dia mesti akan ada spread value 25 hingga 40%. Itu spread value untuk emas perhiasan. Jadi dia tidak berapa sesuai untuk simpanan jangka masa panjang. Tapi kalau dah ada, janganlah nak jual pula. Simpanlah, tak apa. Dia okey je, dia emas, cuma spread dia besar. Berbeza dengan emas 999. Spread value dia hanya 6 hingga 9% sahaja. Dan kalau nak tengok dari segi Public Go, boleh masuk ke dalam website Public Go. Kita sangat telus. Harga jual, harga beri, semua kita dah masukkan kat dalam website kita. Okey, itu adalah emas. Perbezaan antara wang kertas dan juga emas. Okey, seterusnya, ini yang saya katakan tadi, inflasi. Yang kita tidak sedar, kita tidak sedar bahawa inflasi ini berlaku. Inflasi ini berlaku kalau kita tengok dalam niaga ni, ruang niaga ni, dekat sini rakyat Malaysia disaran memperkukuhkan antara 5% hingga 10% simpanan emas fizikal dalam portfolio simpanan keseluruhan mereka bagi membantu mengurangkan kesan daripada penurunan nilai ringgit. Ini adalah cadangan daripada
ini adalah founder kepada Public Gold, Datuk Wira Louis Ng. Sebab dia merupakan seorang milioner. Dia bukan milioner dengan emas, dia milioner dengan saham. Tetapi dia membuka kilang emas sebab dia nampak bahawa emas ini potensinya lebih tinggi. Kerana emas ini boleh dimiliki oleh sesiapa saja. Sesiapa saja, terutamanya kita, saya pun sama, golongan marhain, dengan RM100 saja dah boleh buat simpan emas. Jadi memang sangat mudah. Okey. Jadi itulah, ini adalah di antara keratan akhbar, dan ini adalah kalau kita tengok kesan inflasi. Kalau dulu tahun 2000 emas hanya berharga RM35 1 gram, dengan RM100 kita boleh dapat 3 gram emas dulu. Tapi apa dikenang perkara yang sudah, jangan kenang-kenang nanti sedih, betul tak? Okey, ini tahun 2010. Tahun 2010 dengan RM100 kita hanya mampu beli 1 gram emas. Dan cuba tengok pada tahun 2021, dengan RM100 kita hanya dapat 0.38 gram saja. Nak menunjukkan bahawa kuasa beli duit kita semakin hari semakin jatuh. Itu adalah kenyataan yang kita kena terima. Bank Negara pun telah membuat pengumuman bahawa tahun 2023 akan berlaku krisis ekonomi dunia. Jadi apa persediaan kita? Bila berlaku krisis ekonomi dunia, wang kita makin jatuh lagi. Saya bukan nak takutkanlah, kita doa semoga dia tidak berlaku dekat Malaysia. Tapi apabila US telah memberi kenyataan begitu, tempias sedikit sebanyak akan sampai. Besar atau kecil, kita doa semoga kecil-kecil saja untuk negara kita, semoga kita punya ekonomi terus stabil, dengan pemerintahan yang baru. Kita doa begitu. Walaupun kita dah nampak dah masalah itu memang akan berlaku di seluruh dunia, dan Malaysia tidak terkecuali. Jadi apa persediaan kita? Inilah dia, kita agihkan sebahagian daripada wang kita dalam bentuk emas. Ilmu berkenaan dengan emas ni kita tak dapat dekat mana-mana. Keuangan dan emas kita tak boleh nak dapat dekat sekolah, tak ada ajar. Dekat universiti pun tak ada ajar. Jadi macam ni kita nak dapat melalui macam ini, seminar. Itu sebab saya mengambil keputusan untuk bersara, dan saya nak memberi makluman ini, ilmu ini kepada lebih ramai lagi orang di luar sana, sebab saya boleh membuat kerja ini dengan sepenuh masa. Okey. Selain daripada itu, kita boleh dapatkan buku. Buku macam mana cara untuk memahami berkenaan dengan emas. Ada buku di sini. Nanti saya akan ceritakan lagi. Jadi okey, ini adalah jutawan dirompak tanpa sedar. Robert Kiyosaki kata the savers is the losers. Kenapa? Sebab kita menyimpan duit. Makin banyak kita simpan, tapi kuasa membeli dia makin turun. Walaupun kosong dia tu makin banyak, tapi kuasa dia makin turun. Jadi macam mana kita kena alihkan sebahagian dari simpanan kita ke dalam bentuk aset fizikal. Emas adalah salah satu daripada caranya lah. Anda boleh pindahkan dia dalam bentuk rumah, tanah, boleh. Tapi untuk beli rumah, nak beli tanah, anda tak boleh lah nak beli sikit-sikit, betul tak? Tapi kalau dengan emas boleh. Itu istimewanya emas lah. Okey, seterusnya. Emas sedang dicairkan. Emas dia sedang dicairkan. Tadi saya dah bagi tahu fenomena saya punya pengalaman sendiri mencairkan emas. Jadi dari segi emas boleh dipajak. Maksud pajak ni adalah emas boleh ditebus semula, macam saya dah tebus tadi, dan kos pajak sekitar 1.15% sebulan. Of course, bila kita simpan emas di RAHNU, dia mengenakan charge, sebab itu adalah keuntungan dia lah. Dia akan kenakan charge. Kemudian anggaran pajak akan adalah 60 hingga 80%. Saya bernasib baik sebab saya dapat maksimum 80%. Walaupun baru kali pertama memajak. Itu dia kena tengok, dia berbeza. Penilai pajakan ini berbeza di antara RAHNU dengan RAHNU. Ada RAHNU Pos, ada RAHNU Bank Rakyat, dia macam-macam RAHNU. So jumlah tu dia berbeza di antara satu RAHNU dengan RAHNU yang lain. Okey, seterusnya alright, ini adalah emas. Selain daripada dipajak, dia juga boleh dijual. Okey, dia boleh dijual. Apabila kita jual, maksudnya hilanglah pemilikan emas sepenuhnya sebab kita dah jual. Kemudian jual emas, ada spread. Emas saya dah kata, emas memang ada spread. Sebab itu dia adalah simpanan jangka masa panjang. Dia sesuai untuk simpanan jangka masa panjang kerana harga dia meningkat. Sebab dia ada spread value. Tapi untuk 999, emas 999, spread value dia adalah 6 hingga 9%. Okey? Dan seterusnya adalah harga jualan emas mengikut harga semasa. Harga emas ini dia mengikut harga dunia. Harga emas dipengaruhi oleh apa-apa yang berlaku, keputusan yang dibuat oleh US. Sebab dia memegang reserve emas yang sangat besar, yang paling besar dekat dunia ni. Jadi apa-apa keputusan yang dibuat oleh negara, US akan memberi kesan kepada harga emas. Setakat Malaysia punya PRU, setakat Malaysia punya konflik bahasa ekonomi, dia tak akan memberi kesan apa-apa pun dengan emas. Okey? Alright. Okey, seterusnya.
Ini satu lagi ini ada satu lagi ketakutan yang kita baru-baru ini dihidangkan dengan perkara-perkara ini, bahawa tiada jaminan simpanan di dalam bank kita. Apabila simpanan kita dalam bank, maksudnya kita tidak ada kuasa sepenuhnya ke atas simpanan itu, dia masih boleh dimanipulasi. Bagaimana? Ini adalah kes yang berlaku di negara China baru-baru ini, di mana terkesan arahan beku pengeluaran wang. Maksudnya penunjuk perasaan menunjukkan untuk mengeluarkan wang simpanan mereka di sebuah bank di Henan. Dia ada duit dekat dalam bank tapi tak boleh nak bawa keluar. Itu adalah arahan daripada kerajaan menghentikan pengeluaran wang daripada bank. Itu masalah dia kalau kita simpan wang kita dekat dalam bank kerana kita tidak ada milikkan sepenuhnya ke atas barang itu. Okey, ini adalah contoh macam mana Puan Azura ni, Pak Bok ni kehilangan wang dekat dalam akaun CIMB dia. Sepatutnya kita nak buat apa-apa transaksi, kita kena ada TSC number. Tanpa TSC number pun boleh buat. Yang ini kehilangan sebanyak 163,000. 163,000. Agaknya dalam akaun dia berapa banyak ribu ada Okey, yang ini kehilangan berapa? 3 kali. Yang ini 3 transaksi melalui CIMB Bank. Macam mana tu boleh berlaku? Jadi ini adalah ketakutan ketakutan kita sekarang ini. Siapa yang kita nak percaya? Tetapi saya tak kata jangan alihkan seluruh wang anda dalam bentuk emas. Janganlah macam itu. Anda kena ada juga wang dalam bank sebab anda nak membuat transaksi pembelian. Kena ada wang. Jadi dana kecemasan kena ada. Okey? Tetapi kalau anda ada wang yang tidak digunakan, hijrahkanlah dia dalam bentuk emas. Sebab emas ini anda beli, emas ada di tangan anda. Kuasa ke atas emas itu ada pada anda. Anda nak buat apa dengan emas ni? Terpulang kepada anda. Okey? Anda nak buat lari, silakan. Boleh. Sebab emas saja, dan dia merupakan duit antarabangsa. Maksudnya dengan emas kalau kita pergi keluar negara, katalah kita bawa emas, kita tak cukup duit. Emas ni kita boleh jual di luar negara. Itu istimewa dia. Sebab dia adalah merupakan wang antarabangsa. Okey, seterusnya. Okey, sejarah di luar negara. Ini adalah apa yang telah berlaku di luar negara sebelum ini. Bagaimana wang kertas. Ini adalah di Zimbabwe. Di Zimbabwe pada tahun 2008, wang kertas Zimbabwe 50 juta Zimbabwe dolar ni bernilai 1 USD saja. Nampak wang bersepah-sepah, tidak ada nilai. Tidak ada nilai. Ini adalah risiko risiko yang berlaku kepada wang. Kenapa? Wang ini boleh jatuh nilai dia kepada kosong. Boleh. Bukti telah menunjukkan bahawa wang memang boleh jatuh nilai dia kepada kosong. Tak laku terus. Ini adalah di India pada tahun 2015. Wang kertas 50 rupiah sudah tidak bernilai dan dimansuhkan oleh kerajaan India. Nampak? Dimansuhkan. Kita pun ada beberapa duit ringgit kita yang telah dimansuhkan. Betul tak? Pengeluarannya tak ada lagi dah. Ada juga kita pun. Berlaku juga di negara kita, betul. Dan ini adalah di Greece di Greece pada tahun 2010 pesara di Greece tidak dapat menikmati persaraan kerana kerajaan kehabisan wang tunai. Macam mana tu? Muflis, tak ada duit dalam bank ada kosong banyak, tapi tak boleh nak keluarkan sebab duit dah tak ada. Tu dia. Ini adalah situasi di Venezuela. Jadi origami je duit dia dah sebab dah tak ada nilai. Nampak tak? Ini adalah kesan dia nilai wang ringgit kita. Dan sekarang ni kita telah melihat bahawa inflasi meningkat dari tahun demi tahun. Sekarang ni dah berapa? Dah 4.25%. Kita harap janganlah meningkat lagi sebab susah kita. Okay? Kita akan mengalami kesusahan. Tapi apa daya kita untuk menghalang perkara ini daripada berlaku? Kita tak nak buat apa. Tapi kita boleh membuat sesuatu untuk keuangan kita sendiri. Okay? Alright, seterusnya. Ini adalah matlamat simpan emas. Simpan emas nak buat apa? Simpan emas ni nak buat apa? Suka-suka ke simpan emas? Okey. Jadi apabila kita telah meletakkan satu matlamat untuk menyimpan emas, kita akan lebih mudah untuk mencapai matlamat tersebut. Contoh dia seperti macam ni. Untuk dana pendidikan anak. Dana pendidikan anak total 216 gram. Satu bulan 1 gram. Jadi sejak anak lahir sehingga 18 tahun, satu bulan 1 gram saja. Anda telah ada 216 gram untuk mereka melanjutkan pelajaran apabila mereka berusia 21 tahun nanti. Tapi kita kena buat secara konsisten lah seperti yang saya cakap tadi kan. Jadi kita sendiri dah boleh buat pengiraan. Jadi kalau kita nak buat untuk dana anak, macam ini lebih kurang dari segi pengiraan dia. Yang ini pula adalah untuk deposit rumah. Kita tak mampu nak beli rumah seketul kan.
Tapi kalau dengan menyimpan uang emas ini, kita mampu untuk membeli rumah. Sebab rumah ni kita hanya bayar dia punya deposit saja. Okey, dan selebihnya kita akan membuat pinjaman dekat bank. Tapi tidak mustahil dengan simpanan emas anda boleh beli rumah secara cash. Kalau katalah ni 96 gram, 1 bulan 2 gram, 4 tahun. Anda lanjutkan sedikit, masa tu harga emas telah meningkat, silat-silat hari bulan, dengan emas ini anda boleh beli rumah dengan cash. Itu rahsia dia, simpanan emas ini. Okey, kemudian dana menunaikan haji dan juga umrah. Kalau sekarang ni dana menunaikan haji adalah 12 dinar. Lebih kurang 12 dinar lebih kurang dalam 12,000. Salah, 10 dinar. 10 dinar dalam lebih kurang dalam 12,000. Jadi kalau anda simpan sekarang, anda rasa harga kos menunaikan haji ni akan meningkat ataupun tidak? Pada tahun 2000 dulu kos menunaikan haji adalah 10,000. Tahun lepas dah jadi 12,000. Tapi kalau kita simpan emas 10 gram, agak-agak 4 tahun lagi harga emas makin turun ke makin turun, makin naik. Nampak tak? Sekarang ni simpan 10 gram, anda dah boleh pergi haji bila-bila yang anda suka. Dah boleh merancang. Macam mana nak dapat 10 dinar tu? Buatlah pengiraan yang sama. Berapa tahun lagi nak pergi menunaikan haji? Bahagikan berapa bulan, bahagikan agak-agak sebulan berapa gram yang nak kena simpan. Sebab emas dengan public gold anda boleh menyimpan serendah RM100 ataupun 1 gram. Kalau anda simpan RM100, hari ini akan dapat 0.36 gram. Simpanlah, simpan masuk dekat dalam akaun emas dia. Lepas tu anda boleh keluarkan dia, ataupun anda tak nak keluar, takut nak simpan emas, takut hilang kan. Kadang-kadang kita handphone mahal-mahal boleh je letak atas meja. Cuba letak emas atas meja. Kan risau tak tentu hala kan. Jadi ada akaun emas yang mana public gold akan simpankan dengan zero cost. Simpanlah banyak-banyak kat sana. Lepas tu nak keluarkan duit, anda boleh keluarkan secara online saja pun boleh, ataupun anda nak bawa keluarkan emas fizikal pun boleh. Dia berbeza dengan emas di simpanan akaun emas di bank. Simpanan akaun emas di bank memang akaun emas, tapi anda tak boleh keluarkan emas. Anda boleh keluarkan duit, betul tak? Simpan aja akaun emas, tapi keluarkan duit. Tapi dengan public gold, simpan akaun emas, dapat emas. Boleh keluarkan emas. Itu beza dia. Sebab public gold memang dia adalah sebuah syarikat penghilang emas. Nak simpan emas, kena cari syarikat yang menghilang emas. Yang memang dia punya aktiviti dia adalah menghilang emas. Yang itu memang betul. Jadi kalau anda beli dengan syarikat yang macam bank, tak sesuai lah. Sebab bank bukan di industri emas. Okey, dia adalah perbankan, industri perbankan. Okey. Alright, dan seterusnya lah. Ini adalah di antara matlamat yang boleh anda tetapkan bagaimana untuk menyimpan emas secara konsisten. Ini adalah dana persaraan. Kiralah nak bersara berapa lama lagi, jadi 1 bulan kena ada berapa ringgit. Sebab daripada KWSP, maklumat daripada KWSP menyatakan bahawa kebanyakan KWSP punya penyimpan akan menghabiskan wang persaraan mereka dalam tempoh 3 tahun. Dalam tempoh 3 tahun dah habis. Jadi kita kena buat sesuatu backup untuk persaraan kita, supaya kita bersara dengan tenang dan aman. Kita tak perlu nak bekerja lagi semasa kita telah bersara. Okey? Sebab kita telah ada reserve keuangan yang kukuh. Alright? Dan ini adalah dana perkahwinan. Mana-mana yang belum kahwin, ada lagi yang bujang kat sini. Bolehlah untuk dana perkahwinan. Anak-anak berkahwin 3 tahun lagi ke atas ke, boleh simpan daripada sekarang. 100. Ataupun tengok berapa bulan, berapa tahun lagi nak berkahwin, dan simpan ikut target. Sekarang ni hantaran bukan main tinggi lagi kan. Jadi boleh menyimpan sedikit demi sedikit melalui simpanan emas. Okey, dan seterusnya ada dana kecemasan. Bagi anda yang bekerja bertahun-tahun, berpuluh tahun tapi tak ada wang kecemasan. Dekat dalam akaun bank tak ada simpanan. Kalau ada kecemasan, pening nak cari Along ke, nak cari Abang Along ke, nak cari Abang Ngah ke kan. Jadi boleh simpan dalam bentuk emas. Sebab apa? Sebab emas itu dia boleh mengekang nafsu untuk berbelanja. Masalah tak boleh ada dana kecemasan ni sebab apa? Kita berbelanja mengikut kemampuan kita. Kita dapat pendapatan 3,000, 3,000 habis langsai. Jadi tak boleh macam itu. Jadi dapat 3,000, kena pastikan 10% daripada 3,000 kena simpan dulu. Selebih daripada tu nak belanjalah. Supaya kita ada dana kita kecemasan. Kalau ada apa-apa berlaku, kita rosak ke, nak sambut hari raya ke, at least ada. Tak perlu nak meminjam. Okey? Itu adalah matlamat simpanan emas. Dan bagaimana juga ini adalah bila waktu sesuai nak jual emas. Nak beli emas saja, masuk emas, bila nak jual? Okey, bila nak jual, bila target sampai. Matlamat ini sampai, jual lah emas tu.
Target untuk beli rumah, juallah emas tu dan belilah rumah. Target untuk anak punya dana pendidikan, anak nak masuk universiti, juallah emas untuk belanja mereka untuk pendidikan. Okey. Dan bila lagi bila nak tukarkan kepada aset yang lain. Macam tadi tu saya kata, simpan emas sebab untuk beli rumah. Tukarkan emas ini ke dalam bentuk aset yang lain. Dia jarang orang simpan emas ni, dia jual emas tu sebab nak beli handbag, jarang. Simpan emas, jual nak beli kasut. Wah, branded kasut, jarang berlaku sebab kita sayang dengan emas tu. Kita sayang. Emas ni dia punya rahsia dia sebab kita akan menyayangi dia. Dia ada satu logam yang sangat istimewa, ciptaan Allah. Kita akan sayang dengan dia. Kita mesti akan simpan. Dan bagi mereka yang telah memulakan simpanan emas, anda rasakan sendiri bahawa emas ini dia macam magnet. Macam magnet. Sekali kita dah beli, kita akan beli dan beli dan beli lagi. Tapi kita beli tu bukan kita membazir, kita menyimpan. Macam saya sekarang ni, saya akan rasa bersalah dengan diri saya kalau 1 bulan saya tak simpan emas. Saya mesti nak simpan. Itu dia. Tapi ini tabiat yang bagus lah, sebab kita menabung. Okey? Bagi mereka yang susah sangat nak simpan duit, kadang-kadang ada juga orang yang dia bukannya boros. Okey je dia simpan duit, dia simpan, dia tolak gaji dia masuk dekat dalam tabung haji ke, dia masuk dekat mana-mana lah. Tapi bila hujung tahun dia tengok, ui banyak duit, mulalah kreatif. Nak beli apa kan? Ada kan? Berlaku kan? Masuk kutu sekian, masuk kutu setiap bulan, masuk kutu. Dapat duit kutu berapa? Itu dia dari sinilah dia punya. Nampak tak? Tapi kalau anda menyimpan emas, dia tak akan jadi macam itulah. Okey? Alright. Kemudian bila nak jual emas, bila berlaku kecemasan, salah satu daripadanya bila ada kecemasan, juallah emas tu. Jadi kita tak perlu meminta-minta. Itu tujuan dia, supaya dengan cara menyimpan emas ini sebenarnya kita boleh mengukuhkan keuangan kita sendiri. Itu tujuan dia. Tujuan saya nak buat roadshow ni pun supaya terutamanya para wanita yang saya kasihi sekalian, para wanita yang mempunyai suami dan para suami yang mempunyai isteri dan anak, kasihanilah mereka, dan anda wanita kasihanilah diri sendiri. Sekiranya berlaku apa-apa musibah kepada suami anda nak bergantung kepada siapa? Inilah dia. Persediaan kita daripada mula kita ada simpanan. Okey? Para suami of course dia nak memberi menjadi suami yang terbaik, nak memberi sesuatu kepada keluarga yang terbaik. Bagaimana caranya? Bukan dengan cara berbelanja yang bukan-bukan tu. Dapat gaji reward diri. Itu salah sebenarnya. Dapat gaji reward diri dengan belanja. Apabila kita belanja, kita mengkayakan orang lain. Tetapi apabila kita menyimpan, kita mengkayakan diri kita. Itu konsep konsep yang kita kena tukar. Dulu kalau dapat gaji, belanja kan? Reward diri. Itulah dia reward diri. Semua benda kita nak beli reward diri. Lepas tu benda tu duduklah kat situ tak guna. Betul, ada tak yang berlaku? Pengalaman yang sama dengan saya. Sama dengan saya. Saya dah taubat dah dengan perkara tu semua sekarang ni dah simpan emas. Okey. Saya ada masa 5 minit je. Okey, yang ini adalah bacaan tambahan Ini adalah buku buku. Ini adalah buku yang mana bila saya baca, pandangan saya kepada emas dan keuangan berubah 180 darjah. Ini adalah buku daripada mentor. Mentor saya Tuan Muhammad Zulkifli Syafiq yang saya tunjukkan tadi, ni buku dia. Kalau kita nak mudah, nak cepat kita belajarlah daripada orang yang telah proven sukses. Orang yang dah proven sukses biasanya mereka telah mengeluarkan buku. Mereka mengkaji 5-6 tahun nak buat keluar buku. Kita baca je buku ni, 1 hari boleh habis. Dah dapat dah ilmu dia, nampak tak? Jadi nak jadikan penyimpan emas yang berilmu, kena baca buku. Selain daripada kena attend seminar macam ini, ataupun bolehlah ikuti mana-mana program dari segi YouTube ke berkenaan dengan ilmu emas. Tapi jangan terperangkap sebab dekat luar sana ada banyak scammer berkenaan dengan emas. Banyak orang yang dah kena scam dengan emas. Tapi jangan risau, dengan Pabligo ada sebuah syarikat yang sangat established, 15 tahun telah bertapak di Malaysia. Dan salah satu lagi buku yang anda boleh baca ialah buku Kaya dengan Nak Kaya Seribu Daya. Ini adalah tulisan Puan Malia Lamri dan juga merupakan grup dalam G100 Network. Merupakan Vice President G100 Network. Boleh dapatkan buku-buku ini di PG Mall. Hari ini pun kita ada bawa, kalau nak beli boleh dapatkan untuk baca buku ini supaya anda mempunyai ilmu berkenaan dengan emas. Jangan tertipu dengan emas. Okey? Alright. Masa saya dah hampir tamat jadi saya pun dah slide yang terakhir dah ini. Jadi saya nasihat kepada tuan-tuan dan puan-puan, mulalah simpanan emas. Mula buat simpanan emas untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk anak-anak, demi masa depan. Demi masa depan, sebab kita tidak tahu apa yang akan berlaku
Apa yang akan berlaku, kita keluar daripada dewan ini pun kita tidak akan tahu apa yang akan berlaku. Begitu juga dengan kehidupan kita. Jadi bersedia, sediakan payung sebelum hujan. Saya pasti bahawa sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit kalau kita menyimpan dengan emas. Tapi kalau menyimpan duit sikit-sikit, lama-lama masih sikit. Itu masalah duit. Sebab duit itu diciptakan untuk dibelanjakan. Dia berbeza dengan emas, dia memang diciptakan untuk disimpan dan disayangi. Okey, sekian saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagi anda yang nak melayari website saya, ni adalah website saya, nak dapatkan ilmu secara percuma, secara percuma berkenaan emas, nak dapat tengok bagaimana